Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبح طرقنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وغضب رحمتك يا الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana rahmatnya dengan nikmatnya mana Allah Subhanahu wa taala panjang umur kita, tapi kita sentiasa dalam ketaatan kepada Allah. Ini suatu rahmat kepada Allah. Dan kita bersyukur juga kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala sudah masukkan kaki kita di kita ini di dalam bulan Rejab yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu nyatakan Rasulullah SAW selalu berpesan, selalu membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Ini supaya Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan. Apa itu berkat? Bila bulan itu bulan yang besar, maka kita duduk dalam bulan itu sentiasa nak melakukan kebaikan. Berkat ialah izal khair, iaitu sentiasa bertambah kebaikan demi kebaikan. Ataupun bulan Rajab ini dikatakan bulan solah, bulan untuk memperbaiki iaitu ibadah-ibadah kita, yakni dalam bentuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala panjang umur kita dapat duduk dalam ketaatan dan dapat masuk dalam bulan Rajab yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jadi pada pagi ini marilah kita renung. Kita tengok kitab yang disebut oleh Imam Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Limbani, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama as-sawmul junnah fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfath ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين يا رب العالمين. Hadis ini dikeluarkan Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Hazal hadis hasan lizati, hadis ini adalah hadis hasan lizati, hadis yang sahih. Artinya sebenarnya puasa itu perisai yang memelihara daripada datang kejahatan. Apabila ada seseorang daripada kamu puasa, maka jangan jima' dan jangan kamu jahil. Maka jika seorang hendak membunuh akan dia atau hendak berkelahi akan dia atau memaki akan dia, maka hendaklah ia berkata, aku berpuasa, aku berpuasa. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ini itu saumun junnah. Puasa ini ialah dia senjata, dia merupakan perisai untuk memelihara daripada segala kejahatan ni.
untuk memelihara daripada segala kejahatan. Mana-mana siapa lebih lagi puasa itu hak puasa fardu, dia sebenarnya memelihara daripada segala kejahatan. Begitu juga puasa yang sunat. Kerana puasa ini dia menundukkan nafsul aqal, nafsu yang liar. Sebab itulah Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyatakan puasa itu dia menunduk nafsu yang liar. Nafsu nak ni. Mari bulan puasa, mari ataupun seorang itu yang dia berpuasa, maka ada tegahan-tegahan dia. Itu yang dikata sebagai junnah, sebagai perisai ataupun senjata untuk memelihara seseorang daripada kejahatan. Sebab itulah bila seorang itu berpuasa, kata Rasulullah SAW, maka jika ada orang nak bergaduh dengan dia ke, nak berkahwin dengan dia ke, nak berkata yang huduh-huduh pada dia, ataupun perkara nak membuat perkara-perkara yang membatalkan puasa, ataupun perkara yang nak membatalkan pahala puasa, maka katakanlah inni shaim, iaitu aku ni berpuasa, iaitu dia dua perkara saja. Puasa ni bila kita dapat puasa, maka dia merupakan senjata, yang mana senjata itu dia memelihara seseorang itu daripada membatalkan puasa ataupun membatalkan pahala puasa. Iaitu dua perkara. Membatalkan pahala puasa, membatalkan puasa sudah jelas, ramai orang tahu dia seorang tu buat puasa atau tidak. Tetapi membatalkan pahala puasa itu, seseorang itu lebih mengetahui akan diri dia. Sebab itulah dia katakan sebagai junnah. Maka jika ada orang cakap perkara yang tidak, yang huduh-huduh ataupun ngumpat ke berkata huduh-huduh di bulan puasa, lebih lagi dia tu berpuasa, maka katakanlah inni shaim, ataupun aku puasa ni. Dia nak cakap begini, hak perkara huduh-huduh, perkara hak tidak baik, katakanlah aku berpuasa ni. Sebab kalau kita dengar, maka kita sama juga dengan dia, dan kita duduk bersama dengan dia, hal keadaan dia bercakap perkara-perkara huduh, hal keadaan kita berpuasa, lebih-lebih lagi kita berpuasalah, maka kita akan sama dengan mereka. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, iaitu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum, mereka mendengar ayat Allah, yukfaru biha, sama sekali perbuatan mereka kufur dengan ayat Allah, mereka tak percaya ayat Allah ni. Wa yastahza'u biha, mereka memperolok-olok ayat Allah, mereka mempermainkan ayat Allah. Betul dak ni. Ataupun mereka memperolok di situ, mereka bercakap perkara-perkara yang keji, yang tidak patut didengar oleh telinga-telinga orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, fala taq'udu, maka jangan kamu duduk. Taq'ud dari perkataan qa'ada, jangan kamu duduk bersama dia. Fala taq'udu hatta, sehinggalah yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka ni berpindah daripada percakapan yang buruk kepada percakapan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas dalam Al-Quran. Fala di situ satu tahqiq, la tu menunjukkan sesekali. Fala taq'udu, maka jangan sesekali. Dia la, selepas la ada mudhari' taq'udu ataupun yaq'udu, maka menunjukkan tahqiq, jangan sesekali, kerana dia akan membatalkan pahala puasa kamu jika kamu berpuasa. Kalau kamu tidak berpuasa, kalau kamu dengar perkataan-perkataan yang tidak baik, yang keji-keji, maka
dia akan memberi kamu ni sama mereka. Innakum idzam misluhun, maka sesungguhnya kamu akan sama saja dengan mereka itu. Tak cakap perkara hak yang uduh-uduh, tapi kamu dengar orang mufak, kamu juga sama dengan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat dalam ayat ini, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan iaitu menghimpun segala orang munafik, orang yang berpura-pura dengan Islam, berpura-pura dengan ibadah, yazul Islam wa yabtul iman, menzahirkan Islam tapi menyembunyikan keimanan dia, dan sekali orang kafir fi jahannam jami'ah, dan neraka jahannam secara keseluruhan jami'ah. Itu di antara Allah Subhanahu wa taala menyebut. Sebab apa kata ulama al-mufassirin, iaitu Allah menggunakan lafaz innallaha jami'u. Tadi Allah Taala kata jangan kamu buat perkara, kamu dengar perkataan kalau perkataan yang uduh-uduh, kerana dia boleh melibatkan diri kamu, innakum idzam misluhum, kamu akan sama juga dengan mereka. Lalu Allah menyatakan innallaha jami'un. Kata ulama mufassirin, ayat itu menunjukkan sifat-sifat orang munafik memang begitu. Sifat orang-orang munafik, mereka selalu berkata ataupun mendengar perkataan yang tidak baik. Itu di antara ciri-ciri orang munafik. Ataupun waktu Allah Subhanahu Wa Taala berpesan orang beriman jangan sesekali terlibat dengan iaitu ciri-ciri orang munafik ini. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, lebih lagi kalau kita berpuasa, orang kata begini kita, maka kata saja aku puasa ni. Dia kata uduh-uduh, maknanya jangan kita balas balik. Maknanya kata ulama, orang kata kita macam-macam begini-begini, kita kadang kita berpuasa, maka kita katakanlah pada dia aku berpuasa. Jangan kita balas perkataan buruk dia tu. Lebih lagi puasa yang fardu ni, puasa yang Ramadan yang besar fadilatnya, kalau lebih lagi juga puasa yang sunat. Tapi hak yang mutlak dibahaskan oleh para ulama ialah puasa yang fardu, yakni puasa di bulan Ramadan, lebih lagi digandakan pahala tu. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain ya rabbal alamin. Dan demikian lagi memelihara telingamu daripada mendengar kepada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, seperti mendengar orang yang mengumpat akan orang, dan mendengar orang yang berdusta. Kerana orang yang mendengar orang yang mengumpat itu sekutu bagi orang yang berkata seperti tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul mughtabin. Yang mana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar itu menyurutu, yakni bersyarikat bagi orang yang berkata. Iaitu siapa yang dengar orang mengumpat, maka dia ibarat dia bersyarikat dengan orang tu. Dia bersyarikat, dia bersekutu dengan orang tu. Diri mengumpat ni, itu di antara disebut oleh Rasulullah SAW. Cuma kata ulama hadis ini tidak lan ukhriju bil hadis Nabi sallam, iaitu hadis ini tidak dijumpa dalam kitab hadis, kata muhakkik hadis. Maknanya walaupun dia kata hadis, tapi dalam kitab muhakkik hadis, ulama hadis menyatakan dia tidak jumpa satu pun merupakan perkataan hadis Nabi SAW. Walaupun dia tidak termasuk dalam golongan hadis, tapi banyak lagi perkataan-perkataan ataupun sabdaan Nabi SAW yang menunjuk bahawasanya iaitu ada persamaan dengan hadis ni. Sebab dalam hadis lain Rasulullah kata, kamu mendengar orang mengumpat, maka kamu sama juga dengan mereka. Sebab jelas dalam Al-Quran tadi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut innakum idzam misluhun.
innakum idzam mithluhum, sesungguhnya kamu sama dengan mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kamu tak sama dengan mereka, fala taq'udu ma'ahum, bila kamu berpindah tempat yang kamu mumpak tu, kamu dengar, kamu lari, kamu tak mau dengar, itu di antaranya disebut Rasulullah SAW. Dan demikian lagi memelihara perut daripada memakan makanan yang haram dan yang syubhat, dan hanya hendaklah engkau berbuka dengan makanan yang halal. Dan di antara lagi iaitu memelihara perut daripada makanan yang haram. Dan yang syubhat, hak haram bayin, sudah tentulah orang jelas tahu ini haram. Tapi hak syubhat ni, hak yang ragu-ragu, sebab itulah di bulan Ramadan, bulan puasa ni, isikan dalam perut itu makanan-makanan yang baik, yang halal. Kerana kesan daripada makanan itu jelas Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, dia akan menjadi kesan kepada ibadah juga. Dia menjadi kesan kepada ibadah juga. Sebab tu setengah ulama-ulama kata, bila di bulan Ramadan ni cari makanan-makanan yang halal, yakni orang jual sendiri pun biar pakaian, biar cari orang molek-molek nampak makanan ataupun nisbah pakaian tu comel-comel sikit, kita nak beli, walaupun dicanggah oleh beberapa orang, setengah orang dia menyatakan mana boleh begitu, kesianlah orang, itu terpulang pada dia. Bila ada orang beri teguran, kata di bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, kita nak beli ni, cari orang beli pakaian tu comel-comel sikit, tu pun kerana dia itu memberi kesan. Lalu dia menyatakan tidak ada hadis Nabi SAW pun yang melarang untuk kita membeli kepada siapa saja, tak kira dia pakaian dah tutup aurat ke tak tutup, tak kira. Betul lah tidak ada hadis Nabi SAW, tapi mengikut ilmu tasawuf, dia makanan itu dia memberi kesan kepada tubuh badan kita. Air tangan seorang tu masak tu, itulah kena lihat juga, kerana dia memberi kesan. Jadi lebih-lebih lagi di bulan puasa, bulan Ramadan ni, sepatutnya gagah buat ibadah ni, dakwah buat ibadah. Mungkin maka tentulah seperti mana Al-Imam Syaukani rahimahullah taala menyatakan, mungkin juga dia daripada kesan daripada makanan ni, kerana makanan itu mesti halal apabila seorang itu nak berbuka. Dan jangan engkau banyak pada makan pada waktu berbuka itu sekira-kira lebih daripada makanan yang beradab pada tiap petang, kerana maksud pada puasa itu hendak memecahkan akan syahwat dan mendhaifkan akan dia akan syahwat, supaya mengkuat mengerjakan ibadah serta takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dan qala musannif rahimahullahu taala, jadi lebih lagi dia bila seorang tu berpuasa, maka mestilah waktu dia berbuka tu jangan dia berlebih-lebih pada makanan yang beradab pada tiap-tiap petang. Maknanya kalau hari biasa duduk makan hak biasa tu banyak yang beradab tu, maka bila berbuka puasa ni, maka hendaklah dia makan hala kadar saja untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya lah, tu ada seorang hamba Allah tu, dia kata, saya kalau buka puasa mesti tak boleh, mesti 5 jenis air mesti duduk depan mata saya, tu tak boleh. Dia mengatakan, jadi tak boleh. Puasa bentuk balas dendam itu tidak sepatutnya. Bahkan mengikut kajian-kajian pun menyatakan dia merosakkan anggota tubuh kita. Barang kosong tiba-tiba letak banyak selalu, itu dia merosakkan anggota tubuh badan. Saraf-saraf itu setengah mengikut ilmu sains lah. Dia pun mengikut ilmu yang diajar oleh Rasulullah SAW, ialah dia memberi kesan kepada ibadah. Dia kesan kepada ibadah tu jadi rosak. Jadi darah, sebab makanan ni bila banyak dia akan menyebabkan orang tu jadi sifat kaslah. Dia dua. Bila makan banyak dia sifat kaslah dan naum. Sifat malah dan
berasa nak tidur, naum itu rasa nak tidur. Itu di antara disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau engkau makan pada ketika berbuka itu kerana mendapat makanan yang luput pada ketika pagi, maka tidak ada faedah puasa itu padahal penuh bertemu itu dengan makanan. Jadi kalulah kata Syekh Abdul Samad Falimba ni, kalau dia buka puasa ni kerana dia nak mendapat makanan yang luput, kerana dia nak ibarat kata balas dendam lah. Sebab di waktu pagi ni dia dah boleh nak makan, dah tengah hari pun dah boleh nak makan, maka bila waktu berbuka puasa, maka dia balas situ, maka tidak ada faedah puasa. Ini maknanya tidak merasai nikmat puasa tu, nikmat berlapar tu, nikmat lapar, tiba-tiba ada makanan, maka tak dapat merasai. Sebab hikmah puasa ini salah satunya ulama menyatakan supaya kita rasa derita. Bagaimana orang miskin nak makan payah, orang-orang saudara kita tu Palestin, Syria, di mana saja umat Islam tu nak makan payah, tiba-tiba ada makanan, suka mereka. Maka begitu juga kita. Hikmah puasa Allah Ta'ala fardukan kepada semua umat Islam, tak kira siapa saja dia, maka hikmah dia untuk dia kembali pada Allah, insaf. Oh begini rupanya tak boleh makan, tak ada makanan. Makanan ada tapi tak boleh nak makan, begini rupanya perasaan. Supaya bertambah insaf, ingat akan saudara-saudara kita. Itu setengah yang disebut oleh para ulama, tujuan hikmah. Jadi dikatakan lapar itu sendiri, itu di antaranya. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa ma min wi'ain abghadu ila Allah azza wa jalla min batnin mula min halalin fa kaifa min al haram. Artinya kata Imam Ghazali, dan tiada daripada perut yang terlebih benci kepada Allah azza wa jalla, azza yang mulia, wa jalla yang maha tinggi, daripada perut yang penuh daripada makanan yang halal, maka bertapa lagi makanan yang haram. Imam Ghazali kata, barang dibenci oleh Allah ialah perut yang penuh dengan makanan. Makanan hak mana? Hak yang halal. Hak yang halal, apatah lagi makanan yang haram. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf menyatakan barang hak kita ni, kalau kita berlebihan mengikut ilmu tasawuf, haram makanan tu. Mengikut ilmu fiqh, kita nak makan banyak mana pun terpulanglah dawa, apa senok beliak dan sebagainya. Itu ada jadi masalah. Itu mengikut ilmu fiqh. Adapun ilmu tasawuf, ilmu adab, ilmu penyucian jiwa, ilmu nak mendekat dengan Allah ini, dia menyatakan walaupun barang kita pun yang halal, tapi kalau berlebihan dia haram. Mengikut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dia orang panggil nak menyucikan jiwa kita, nak mendekatkan diri. Ilmu adab, akhlak. Ilmu tasawuf ilmu adab lah. Mengikut Imam Ghazali hukumnya haram. Maka dia kata apatah lagi hak yang haram. Hak yang haram, kalau hak yang halal kita dimakan berlebihan, dikatakan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apatah lagi makanan yang hak haram. Sebab apa? Ilmu fiqh, ilmu tasawuf ni, dia kata begini, di antaranya kita telah sebut dah sebelum ni, sebagai mutalaah, sebagai ulang kaji balik. Dia kata kerana makanan itu syubhat. Macam mana? Kita makan berlebihan, kita makan hak kita makan berlebihan. Maka jadi syubhat. Sebab apa? Sebab makanan hak duduk kedai tadi tu, hak yang duduk kedai duduk jual. Macam mana orang fakir miskin lalu, dia tengok, Allah sedapnya kalau aku boleh beli. Tu. Tapi dia tak ada duit. Sedapnya kalau aku boleh beli ni. Tu. Maka ketika itulah makanan itu akan menjadi syubhat kepada makanan itu. Maka bila orang yang ada duit ataupun lebih lalu dibeli makanan itu, maka kalau dia makan dengan penuh, dia makan dengan ala kadar dok siapa dok nak nyawa sehingga dia membazir, maka makanan itu jadi haram.
Sebab kesan daripada makanan, orang fakir miskin tengok tadi syubhat. Dia nak beli tak boleh. Dia tak mampu, maka diri makanan itu jadi syubhat. Mengikut ilmu tasawuf. Tetapi kalau dia beli makanan, walaupun orang fakir miskin tengok sekalipun, dia makan, dia beli, hal keadaan dia makan dengan sempurna. Dia makan tidak menebeng panggil, tidak makan berlebihan melampau, maka makanan itu tidak akan menjadi syubhat. Makanan itu tidak akan jadi syubhat. Ini kesan. Itu sebab itulah orang-orang soleh terdahulu ni, orang soleh terdahulu lah, mereka jarang beli makanan. Sebab apa? Mereka kata mengikut ilmu tasawuf, kalau aku beli, kalau aku membazir, maka diri makanan ini akan jadi syubhat disebabkan orang fakir miskin lalu tadi dilihat dia nak beli tak boleh. Maka kita yang ada kemampuan kita beli, tiba-tiba kita membazir, na'udzubillah, maka makanan itu jadi syubhat. Maka mengikut ilmu tasawuf, makanan yang berlebihan walaupun hak kita, maka jadi haram. Ikut ilmu tasawuf, nak teliti ilmu tasawuf. Begitu juga air kita, air pahit kita. Air kita ikut kita nak buka besar mana pun, kita nak bazir gitu, hak kita. Tapi mengikut ilmu tasawuf haram, kerana berlebihan melampau membazir. Ikut ilmu tasawuf, itu teliti. Sebab itulah kita kena ambil cara berkaitan dengan ilmu tasawuf, kerana ilmu tasawuf ini ilmu yang nak mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya guna ilmu fiqh saja, maka ni bahaya. Takut tidak ada ilmu adab, ilmu tasawuf, ilmu syariat, ilmu fiqh belaka ni, itu merupakan ilmu yang nak membentuk kita. Tapi ilmu nak menjadi adab yang comel dengan Allah ialah ilmu tasawuf yang disebut oleh para ulama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, maka apabila engkau ketahui makna puasa itu, maka seyogianya engkau banyak akan puasa itu barang yang kesekuasamu. Maka bahawasanya puasa itu pohon segala ibadah. Maka apabila engkau ketahui makna puasa itu, kita berhenti dulu sini. Maka apabila engkau ketahui makna puasa itu, jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita dan sentiasa memberi keberkatan kita pada bulan Rejab ini, yakni sentiasa bertambah kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa redha kita, insya-Allah. Suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, insya-Allah akan letakkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.